Ta'ala di atas segala nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya kita hitung maka tidak akan mampu, dan nikmat Allah Azza wa Jal yang terbesar tak lain dan tak bukan iaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita, memberikan barakah kepada kehidupan kita. Allah Ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan. Kita minta pada Allah agar kita sama-sama dapat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang soleh. Muslimin semat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita akan membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kita pada malam ini, hadis kita yang pertama yang akan kita bacakan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah nama sahabat Nabi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang daripada yang telah dijamin oleh Allah. Dijamin, disebutkan dalam hadis, salah seorang yang dijamin masuk dalam syurga 10 orang. Okay. Jadi 10 orang ni kita kena tahu, kalau 10 top 10 pemain bola kita tahu, ini kan pula sahabat Nabi, kita lebih kena tahu. Siapa dapat pemain terbaik bola, apa belun apa? Belun dial. Kita tahu je 1, 2, 3 sampai 10 kita tahu. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin macam tak confirm ya. Okey. Jadi itulah sahabat Nabi SAW yang terbaik. Okay, sahabat Nabi ni dia ada ranking, dia ada kedudukan dia yang berbeza, dia tak sama. Okay, yang pertamanya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan salah seorangnya yang seterusnya sampai 10 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini kita dah pernah sebutkan kelebihan dan beberapa perkara yang ada pada dia. Cuma malam ini kita nak ulang sikit lah, apakah kelebihan yang ada pada sahabat Nabi yang mulia ni, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan muslimin semua dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas dia ada satu fadail, kelebihan, fadlun, yang tiada pada sahabat Nabi yang lain. Antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau dia doa minta pada Allah, maka doa dia makbul. Okey. Kalau dia angkat tangan doa minta pada Allah, Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia. Bermula daripada satu kisah. Ada satu kisah, satu riwayat tak silap saya dalam Tabrani, yang mana ketika mana Nabi baca ayat Quran, Nabi baca ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ayat Quran sebut kata apa? Nabi baca ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, sukulu mimma fil ard, kamu makanlah, wahai manusia, kamu makanlah
daripada apa yang ada di bumi, halalan tayyibah, yang halal dan yang tayyib, yang baik. Itu ayat Quran. Jadi perintah daripada Allah supaya manusia ni makan daripada apa yang ada di bumi, yang mana ia mesti bersumberkan kepada yang halal dan yang tayyib, yang baik. Kemudian saat ni dia bangun. Okey. Bila mana dia bangun, maka dia minta pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani mustajabad da'wah. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, mintalah pada Allah, seru, doalah pada Allah supaya jadikan aku ni, kalau aku doa makbul. Dia minta pada Nabi supaya Nabi minta pada Allah, kalau dia doanya makbul. Kemudian Nabi kata pada Sa'ad, Nabi kata, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Nabi kata, wahai Sa'ad, makanlah daripada makanan yang baik, maka doa engkau akan Allah Ta'ala terima. Nabi nasihat pada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan nasihat Nabi bukan untuk Sa'ad, untuk semualah. Cuma dalam kisah tu, kisah tentang Sa'ad, tapi Nabi kalau bagi sesuatu nasihat bukan untuk sahabat khusus, untuk kita semua. Dan kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, kisah tadi ni dia, kita kata fihi dha'fun, adalah kelemahan dalam hadis ni, tetapi dia tidaklah memberikan kesan kepada makna tersebut. Sebab ada juga beberapa hadis yang tak sabit dan tak sahih, tetapi mempunyai makna yang baik. Contohnya macam ada satu apa yang dikatakan, disandarkan pada Nabi. Contohnya, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling Allah Ta'ala murka adalah talak. Talak yang suami talak untuk isteri tu, Allah Ta'ala paling tak suka. Okay? Dan para ulama mengatakan dia bukan hadis. Dia bukan hadis dan tak sabit, tak boleh sandarkan pada Nabi SAW. Tetapi para ulama kata dia ada makna yang sahih. Maksudnya hadis tu bukan daripada Nabi, perkataan tu tak boleh sandar pada Nabi, tapi dia ada makna yang baik. Allah Ta'ala memang tak suka kepada talak. Benda tu boleh, suami boleh sebut pada isteri talak, tetapi Allah Ta'ala tak suka. Dia ada makna yang sahih. Macam tu juga kisah tadi ni. Dan ada pula riwayat lain dalam riwayat Muslim yang mengatakan bahawa kalau nak doa kita diterima, memang kena jaga benda-benda yang kita pakai dan kita makan. Contohnya hadis riwayat Muslim, Nabi kata dalam hadis tu, ada seorang lelaki, dia angkat tangan doa, minta pada Allah, yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian dia kata, ya Rab, ya Rab, minta pada Tuhan, doa. Kemudian Nabi kata, mat'amuhu haram, makanan-makanan yang dia makan haram, mashrabuhu haram, minum-minuman daripada minuman yang haram, wa ghudhiya bil haram, sumber-sumber dia haram, sumber-sumber makanan dia semua haram, wa malbasuhu haram, pakaian-pakaian dia haram, fa anna yustajabulah, macam mana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Itu hadis sahih lah. Cuma yang kisah tadi Sa'ad dengan Nabi tu, ulama kata dia ada kelemahan, ada dhaif, tetapi dia ada makna yang benar. Nak Allah Ta'ala terima doa, kena jaga makanan, kena jaga pakaian yang kita makan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tambahan pula
mendapat doa daripada Nabi, riwayat Tirmizi. Nabi kata dalam doa, Nabi kata, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, engkau perkenankan doa Sa'ad apabila dia berdoa. Bayangkan Nabi doa untuk Sa'ad kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima doa dia, tetapi dengan syarat. Tak adalah Sa'ad kata, aku dah dapat doa Nabi, relax Nabi dah doa untuk aku, tak payah makan benda yang halal pun tak apa, Nabi dah doa. Tak. Sa'ad bin Abi Waqqas secara umumnya semua sahabat Nabi, walaupun telah Nabi sebutkan kelebihan dan kehebatan mereka, kekuatan amalan mereka, iman mereka, tak pula mereka kata, Nabi dah puji aku jadi aku relax Tak. Jadi kita pun kena macam tu juga. Apabila kita nak buat satu perkara, bukan sekadar berdoa kepada Allah, tetapi kena dengan tindakan. Nak Allah Ta'ala terima doa, maka kena jaga makanan kita. Nak Allah Ta'ala terima doa kita, maka jaga pakaian, sumber pakaian yang kita dapat. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memang pun dia adalah orang yang sangat jaga tentang makanan, hingga kan dia kata, Sa'ad kata, tak ada satu pun yang dia makan melainkan dia tahu daripada mana sumber makanan tu. Kita kalau makan main bedal lah, makan sana. Asal orang bagi pisang kita ambil, tak adalah kata tak boleh ambil. Tapi itulah dia, nak dapatkan doa makbul, maka kena jaga sumber-sumber yang kita dapat seharian. Okey, itu satu tentang kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, ada kisah yang panjang tentang dia, bagaimana doa dia Allah Ta'ala terima. Ada orang yang zalim pada Sa'ad, dia doakan orang tersebut buta, miskin, umur panjang. Memang betul doa Sa'ad Allah Ta'ala terima. Okay? Jadi jangan main-main dengan da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Okey, kita nak bacakan hadis Nabi SAW. Sa'ad kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalis. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan harta-harta rampasan perang, dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia sedang duduk. Nabi tengah bahagi-bahagi, Sa'ad dengan sahabat Nabi yang lain duduk. Harta rampasan ni maksudnya harta rampasan perang. Lepas daripada perang, ada harta yang dirampas, maka harta tersebut akan dibahagikan oleh Nabi kepada para sahabat. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Dan Nabi ketika mana Nabi tengah bagi kepada beberapa orang tu, sahabat yang lain, Nabi tak bagi pada ada seorang tu. Maknanya kalau kata ada 5 lah, contoh ada 5 orang, 1, 2, 3 Nabi bagi, yang keempat Nabi tak bagi. Nabi skip, Nabi lompat, yang kelima Nabi bagi. Okey, Nabi bagi 1, 2, 3 contoh, yang keempat Nabi tak bagi, yang kelima Nabi bagi. Fa'ajabuhum ilayya, yang mana dia menyebabkan Sa'ad ni macam tertanya-tanya, kenapa Nabi tak bagi. Situasi itu menyebabkan Sa'ad curious. Dia tengok macam menarik. Apa hal? Nabi ni mesti ada sebab. Kenapa dia tak bagi? Mesti ada sebab. Kemudian faqultu ya Rasulullah malaka an fulanin. Kemudian Sa'ad pun tanya pada Nabi, ya Rasulullah malaka an fulanin, kenapa dengan fulan? Kenapa dengan yang nombor 4 ni? Nombor 4 tu kita sebutlah, Nabi tak sebut macam itulah. Sahabat Nabi tak sebut itu, cuma kita nak bagi faham. Kenapa dengan yang nombor 4 ni? Kenapa dia tak dapat? Malaka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan. Sa'ad kata, demi Allah sesungguhnya aku tengok dia ni orang mukmin.
Demi Allah aku tengok dia ni orang beriman. Orang mukmin tu orang beriman lah. Kemudian Nabi SAW kata, au musliman, Nabi kata mukmin ke muslim? Mukmin ke muslim? Okey, ada beza ke mukmin dengan muslim? Ada beza. Kemudian fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Saat pun dia jadi macam tergamam. Macam kita lah kan, kalau tengah kita cakap tiba-tiba ada orang bagi persoalan, kita pun macam tak faham sangat, kita pun akan bela lah. Tapi sahabat ni dia bela sekejap lah, kita manjang bela, tak faham lah. Kemudian fa'udtu limaqalati malaka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan. Kemudian aku ulang balik perkataanku tadi, tanya balik dekat Nabi, inni la arahu mu'minan, aku tengok dia orang beriman, kenapa Nabi tak bagi dia? Dua kali tanya dah. Tuan-tuan, Nabi SAW ni Nabi ni dia memang betul-betul jiwa pendakwah. Tanya 2-3 kali, 4-5 kali pun Nabi akan jawab. Nabi tak macam kita tak sabar. Orang dah cakap dah, sekali sudah. Kadang-kadang kita agak orang nak uji kita. Nabi tak. Bila mana Sa'ad tanya, banyak kisah sahabat tanya beberapa kali pada Nabi, Nabi tak kisah. Yang penting Nabi dapat deliver message. Sebab itu adalah tujuan Nabi diutuskan. Kalau Nabi dapat sampaikan risalah Nabi, apa yang Nabi nak cuba sampaikan, maklumat penting tentang Islam, Nabi dah cukup suka dah, sangat gembira. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi tak ada tempat nak menyampaikan risalah tauhid, nak menyampaikan agama, Nabi akan rasa sangat sedih. Kita kalau dah tak boleh nak sampaikan, nak dakwah, balik rumah tidur tak buat apa, main Facebook ke apa, main WhatsApp lah sekarang ni, Facebook tak, WhatsApp layan, grup WhatsApp tu layan, dia jadi macam pelik. Kalau tak tahu nak buat apa, itulah kerja dia. Nabi SAW kalau tak ada tempat nak dakwah, Nabi akan rasa sangat sedih. Tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Muslim, isteri Nabi SAW, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, ada tak hari yang lebih sedih daripada hari peperangan Uhud? Tuan-tuan, peperangan Uhud ni kira macam peristiwa yang sangat menyedihkan, dengan berlakunya, kita kata, pertempuran yang menyebabkan kematian ramai umat Islam. Sahabat Nabi SAW ramai yang mati syahid, 70 orang mati syahid. Dan salah seorang daripada yang syahid itu adalah pakcik Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sangat sedih. Pada hari itu tuan-tuan, Nabi SAW cedera. Bukan cedera kat tangan, badan saja. Nabi cedera ni, pipi Nabi. Pipi Nabi masuk besi. Bukan pakai bracer besi tu, masuk besi, masuk. Kemudian ada sahabat Nabi SAW cabut besi yang ada dalam pipi Nabi tu, patah gigi dia. Dua-dua patah. Cabut satu, patah satu, cabut lagi satu, patah dua-dua gigi. Kita kalau cabut patah gigi, sahabat Nabi dia suka. Sebab apa? Sebab dia dapat khidmat untuk agama dan untuk Rasul SAW. Ada tak hari lebih sedih daripada hari itu? Hari yang waktu itu umat Islam membayangkan, ada dengar khabar berita Nabi dah tak ada. Dia dah dalam peperangan tu, dikatakan Nabi telah terbunuh. Sedangkan yang jatuh itu bukan Nabi. Yang nampak daripada tepi mati itu bukan Nabi, Mus'ab bin Umair. Sebab Mus'ab ni bila dia pakai topi tu, topi besi kan, dari tepi tu orang ingat macam Nabi. Sebab peperangan kan macam kelang kabut. Ada tak hari lebih sedih daripada hari itu?
Nabi kata ada. Ingatkan tak ada lah. Nabi kata hari yang paling Nabi sedih adalah ketika mana Nabi tak boleh, Nabi ditolak dakwah Nabi ketika mana Nabi ada dekat Taif. Nabi kan pernah pergi Taif. Nabi pergi Taif bukan vacation macam kita kalau pergi umrah, lepas tu sambil-sambil pergi melawat Taif, pergi ziarah ha. Nabi bukan pergi ziarah saja, Nabi nak sampaikan agama. Bila mana Nabi ada dekat Taif, Taif ni atas bukit tinggi yang sejuk, dakwah Nabi tak diterima. Nabi sangat sedih. Sebab apa Nabi sedih? Sebab waktu tu Nabi tak nampak jalan. Dakwah dekat Mekah 13 tahun, gunakan semua benda yang boleh digunakan untuk medium dakwah, semua dah guna, tak boleh, tak ada jalan dah. By all means, semua benda pakai dah, tak boleh dah. Gerak sana, gerak sini tak boleh. Orang Mekah memang langsung tak boleh terima. Nabi pun keluar lah. Sebab Nabi SAW, dia dapat gambaran Islam ni mungkin bukan dari akan mula tersebar bukan di Mekah, akan ada tempat lain. Nabi pun pernah mimpi tempat yang ada tamar, ada kurma. Nabi pun pernah cuba takwil mimpi Nabi. Nabi kata mungkin Hudaibiyah, mungkin Yamamah. Tapi sebenarnya tempat yang ada kurma itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Jadi tempat yang ada kurma juga ada, antaranya ada Taif. Jadi Nabi pergi Taif. Ingatkan pergi Taif boleh orang terima. Orang tak terima. Baling batu berdarah. Nabi bukan sedih sebab kepala Nabi berdarah tu. Nabi sedih kerana ke mana lagi tempat Nabi nak pergi dah. 13 tahun dakwah orang tak terima. Pergi tempat lain pun orang tak terima. Sampaikan Nabi dalam hadis Muslim tu, Nabi tak tahu pergi mana dah. Nabi dah tak tahu jalan pergi mana dah. Jalan menapak ke mana pun dah tak tahu dah. Kemudian Jibril AS menyampaikan berita daripada Allah. Nabi kalau nak minta sesuatu kepada Malakul Jabal, kepada malaikat yang menjaga bukit dan gunung, boleh minta kat dia. Tu yang malaikat penjaga gunung tu tanya dekat Nabi. Tanya dekat Nabi apa? Nak tak aku angkatkan gunung Akhsyabain baling pada orang Taif? Nabi kata Nabi tak nak. Tapi syahid yang poin penting dalam kisah ni adalah macam mana Nabi SAW sangat pentingkan tentang menyampaikan maklumat tentang Islam. Sebab itu kalau sahabat Nabi tanya beberapa kali pun Nabi tanya tak? Nabi jawab. Nabi tak cepat sebab Nabi sangat menghargai bila mana ada orang nak terima mesej Islam. Kemudian Nabi kata dekat Sa'ad lagi, Nabi kata, "Au musliman, mukmin ke muslim?" Benda yang sama tak? Sa'ad kata orang ni mukmin. Nabi kata mukmin ke muslim? Summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati. Macam benda yang sama tak? Dia macam terpinga-pinga sekejap, kemudian dia tanya lagi soalan pada Nabi 3 kali. Kemudian Nabi pun datang kepada Sa'ad. Nabi kata, "Ya Sa'ad, inni la'u'tiyar rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyatan ay yakubbahu Allahu finnar." Nabi kata, "Cinilah." Nabi explain kat Sa'ad kenapa Nabi tak bagi pada fulan ni. Nabi kata pada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, aku memang suka nak bagi pada dia. Aku memang nak bagi pada dia. Tetapi ada orang lain yang aku lebih suka bagi. Sebab aku takut orang yang aku bagi ni, kalau aku tak bagi dia, dia akan dicampakkan masuk dalam neraka." Nabi takut kalau Nabi tak bagi pada orang ni, takut-takut mereka ni akan masuk dalam neraka. Tuan-tuan, kisah ni menceritakan tentang peperangan Hunain. Waktu tu Nabi telah habis berperang dengan orang musyrikin, bukan musyrikin Mekah. Waktu tu orang musyrikin Mekah dah masuk Islam. Contohnya macam Abu Sufyan masuk Islam. Jadi musyrikin yang luar daripada kota Mekah,
Peperangan tu berlaku selepas daripada tahun ke-8 Hijrah. Nabi dah membuka kota Mekah. Bila mana Nabi buka kota Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah, Nabi masuk Mekah, kemudian orang-orang musyrikin di Mekah itu mereka masuk Islam. Baru masuk Islam. Tak sampai dalam 1 bulan, hanya beberapa hari saja. Kemudian Nabi tak balik Madinah lagi. Daripada Mekah tu dapat perintah daripada Allah, dapat maklumat yang mana Nabi kena berperang dengan Hunain, dengan orang-orang musyrikin Bani Thaqif dekat Hunain. Maka Nabi perang. Nabi pergi dengan orang-orang Ansar, orang-orang Islam daripada Ansar, dan juga orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam tadi. Dan dalam peperangan tu Nabi menang. Bila mana Nabi menang, Nabi nak bahagikan harta, Nabi bagi pada orang-orang tertentu saja. Ada yang tak dapat, ada yang dapat. Yang tak dapat tu, kalau ikut dalam riwayat, yang tak dapat tu adalah orang Ansar. Yang dapat adalah orang yang baru masuk Islam. Bila mana dia baru masuk Islam, iman yang ada dalam diri dia masih belum kuat. Baru masuk Islam, belum lagi ada amalan yang kukuh, nak masuk iman tu belum lagi. Sebab tu Nabi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ketika mana orang-orang Arab Badui, Al-A'rab, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui kata kami beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, katakan pada mereka, jangan kata kamu dah beriman, kamu belum beriman, tapilah sebut kami dah Islam. Itu beza Muslim dengan mukmin. Nabi SAW bagi kepada mereka yang baru masuk Islam, antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan dia baru masuk Islam. Tuan-tuan bayangkan kalau Nabi tak bagi harta tu pada dia, kemungkinan dia akan keluar kembali pada agama nenek moyang dia, agama Abdul Muttalib, menyembah berhala. Sebab itu ada dalam asnaf kita ada apa? Kalau kita dalam nak membahagikan zakat, ada asnaf yang kita sebut sebagai mu'allaf kan? Orang mu'allaf. Nak bagi orang yang belum jinak, hati dia masih lagi rakik, masih lagi dalam, tak kuat lagi dengan Islam. Jadi perlu menarik minat mereka dengan memberikan sedikit harta pada dia. Jadi Nabi gunakan benda tu. Dan tuan-tuan, orang-orang Ansar yang tak dapat ni, kan ada orang Ansar yang tak dapat. Dikatakan orang Ansar semua tak dapat. Orang Ansar bila mana tak dapat, mereka ada rasa sedih. Sebab apa sedih? Sebab mereka lah orang yang memperjuangkan agama Nabi dalam keadaan Nabi tak boleh nak dakwah. Tuan bayangkan, orang Mekah tolak Nabi, pergi Madinah, mereka bagi pula tempat pada Nabi dan mereka bantu perjuangan Nabi. Kalau tak kerana orang Ansar, dalam peperangan Badar pun belum tentu boleh menang. Orang Ansar ni paling ramai dalam peperangan Badar. Tiba-tiba dalam peperangan Hunain, bagi-bagi harta, habuk tak dapat. Dapat berita pada Nabi. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi panggil Ansar, ya ma'syaral Ansar. Nabi kata macam inilah, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, ala tardawna ayyadhaban nas bi amwal wa tadhhabuna bi rasulillah hatta ila buyutikum, atau kama qala Nabi. Nabi kata macam ni, wahai orang Ansar, kamu tak reda ke orang-orang mereka ni semua balik dengan harta, tetapi kamu balik bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga ke dalam rumah kamu. Kamu tak suka ke? Bahasa mudah dia, kamu suka ke tak suka? Mereka dapat harta, kamu dapat Rasulullah. Mereka pun kata radina. Waktu tu baru macam sentap. Apalah sangat harta tu kan.
Walaupun harta tu banyak, 100 ekor unta. Ada unta, mi'atu ibil. Ada ghanam, ada kambing. Nabi kata, kamu suka ke tak suka? Sampaikan Nabi kata, lau ya'khuduna syi'ban wa aqadatil ansar syi'ban. Nabi kata, kalaulah orang ramai ni pilih satu jalan, orang Ansar pilih jalan ni, Nabi kata, aku akan pilih jalan orang Ansar. Nak berkata Nabi ni akan selalu bersama dengan Ansar, whatever, macam mana sekalipun Nabi akan tetap bersama dengan orang Ansar. Tuan-tuan bayang, okay, betapa Nabi cinta dan sayang pada orang Ansar. Okey, tu hadis kita yang pertama. Tak ada masa ya. Kita baca satu hadis. Hadis kita yang kedua, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita banyak kali sebut dah. Abu Hurairah radhiyallahu an, nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Dan dia juga adalah seorang sahabat Nabi yang diberikan kelebihan, iaitu apabila dia menghafal satu perkataan ataupun hadis daripada Nabi, dia tak lupa. Kalau kita hafal lupa kan, tak payah lama lah, baru habis ni jagi keluar tak ingat dah, ustaz cakap apa pun tak tahu, tak ingat. Kalau tak tulis memang tak ingat. Rakam tengok balik boleh ya. Lepas tu salahkan kai kepala ikan kat salah. Kita tak asah pemikiran kita, dan kita tak doa supaya Allah Ta'ala kuatkan ingatan kita. Abu Hurairah, dia dapat doa daripada Nabi sebab dia pernah mengadu kat Nabi, dia cuba hafal tapi terlupa. Kemudian Nabi doa yang mana dia tak akan lupa dah. Tapi tuan-tuan, walaupun Abu Hurairah ni dia dapat doa daripada Nabi, dia tak ada pula relax lah, aku Nabi dah doa, ingatan kuat, jadi tak payah belajar lah. Duduk saja, duduk main Facebook ke zaman kita ni lah. Tak ada. Dia tak berpada dengan doa macam Sa'ad tadi ni. Sa'ad pun sama kan. Macam mana dapat doa yang mustajab? Kena jaga makan, kena buat amal soleh, bukan berpada dengan doa Nabi saja. Abu Hurairah pun sama kak. Menunjukkan dalam banyak peristiwa Abu Hurairah dia akan belajar dengan sahabat Nabi yang lain. Sebab dia dengan Nabi tak lama. Abu Hurairah dengan Nabi hanya 4 tahun. Jadi kalau nak belajar 4 tahun, banyak benda Nabi dah ajar dengan sahabat. Jadi dia tak boleh belajar banyak, melainkan dia kena jumpa sahabat Nabi yang lain. Okey. Kemudian tersambung baca hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Nabi kata, Abu Hurairah kata, sesungguhnya kita ni lebih layak untuk bersangka jika dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Kita lebih layak untuk bersangka lebih daripada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, apa makna dia? Apa makna Nabi ni? Kenapa Nabi kata macam tu? Tuan-tuan, muslimin semua dirahmati Allah, kerana Nabi Ibrahim AS adalah seorang Nabi yang diberikan mukjizat dan ditunjukkan kekuasaan Allah di hadapan mata dia lebih daripada orang lain. Contoh, Nabi Ibrahim AS ketika mana dia dibalingkan dalam api, dia tak cedera kan? Tuan-tuan, Nabi pergi perang, Nabi luka. Nabi Ibrahim baling dalam api besar tu, tak ada apa. Ni bukan sihir, ni mukjizat Allah. Dan waktu mana dia nak kena baling tu, baju dia kena cabut. Sebab itu Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang akan diberikan pakaian. Kita bangkit dekat mahsyar tak ada baju. Walaupun tak ada baju, tapi tak ada masa nak fikir tentang aurat yang terdedah, tak ada. Sebab waktu tu keadaan tak ada rasa nak pakai baju lah. Tapi nak menjaga kemuliaan orang-orang yang soleh akan diberikan baju.
Maka orang pertama yang disarungkan pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Sebab dalam dakwah dia, dia pernah kena tanggal baju. Orang tengok aurat dia, masuk dalam api. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api tu sejuk, Nabi Ibrahim tak ada apa. Nabi dapat tak Nabi SAW, Rasulullah? Nabi mana ada? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni, dia bukan semata-mata dia tu seorang Nabi, dia dapat mukjizat tu. Dia juga adalah seorang Nabi yang sangat mulia kerana diberikan pelbagai ujian dan dia tahan dengan ujian. Bayangkan permulaan dia nak dakwah. Dia dakwah dengan bapa dia. Bapa dia tak nak masuk Islam. Agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim tu Islam, bapa dia tak nak masuk. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia minta pada Allah di hari akhirat, ketika mana bapa dia masuk dalam neraka, jangan tunjukkan itu bapa dia. Sebab apa? Sebab kalau orang tahu di akhirat itu bapa Ibrahim, satu kehinaan kepada dia. Sebab dia adalah Khalilur Rahman, dia adalah kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah. Di akhirat nanti, kalau orang tahu Nabi Ibrahim bapa dia masuk neraka, satu kehinaan untuk dia. Maka dia minta pada Allah, bapa Nabi Ibrahim yang nama dia Azar tu, Nabi Ibrahim kata, Nabi minta pada Allah supaya jangan tunjukkan, Allah Ta'ala ganti bapa dia dengan serigala. Maksudnya dekat akhirat nanti kalau ada serigala masuk neraka, tak tahulah, mungkin bapa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita baca hadis tu kita tahulah, tapi ke akhirat kita tak tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan pada zaman sekarang ni, zaman sekarang, ketika mana Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi pernah mimpi masuk barzakh. Nabi pernah mimpi masuk dalam barzakh. Barzakh ni apa? Barzakh ni tempat orang-orang yang telah meninggal lah kan. Kita kata alam kubur lah. Nabi masuk barzakh. Nabi tengok ada apa? Ada siksaan kubur. Kemudian Nabi tengok juga ada naim, ada nikmat kubur. Dan dalam Nabi buat lawatan Nabi dekat barzakh tu, dalam mimpi Nabi nampak ada orang tinggi. Kemudian sekeliling dia ada budak. Kemudian Nabi SAW tanya kepada malakan, dua malaikat yang ikut Nabi tu dalam mimpi Nabi, ini siapa ni tinggi ni? Malaikat kata itu Ibrahim alaihissalam. Apa dia buat? Dia bersama dengan anak-anak orang yang mati belum balik. Maksudnya masih kecil kan. Kalau dia mati, dia belum ada, dia bukan mukallaf, dia tak ditanggungkan dengan sebarang bebanan ataupun dosa. Dia mati, dia akan dapat tempat dia bersama dengan Ibrahim alaihissalam di barzakh. Tuan-tuan, itu kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak kisah Nabi Ibrahim kalau kita nak cerita. Cumanya dalam hadis ni kita nak sambung. Apa yang Nabi kata, sebab apa kita layak bersangka dengan Ibrahim? Kemudian Nabi baca, Nabi kata, Rabbi qala idh qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, tunjukkan padaku macam mana engkau hidupkan benda yang mati. Nabi Ibrahim minta doa pada Allah, tunjukkan depan mata dia, kaifa tuhyil mauta, macam mana engkau hidupkan benda mati dah. Benda yang dah jadi bangkai, macam nak hidupkan balik. Tuan-tuan, kita tak pernah nampak, tetapi kita beriman akan ada kehidupan selepas kematian. Pernah nampak ke? Mana pernah? Kalau nampak pun selalu cerita yang sebenarnya tak ada. Mana ada orang pernah nampak benda yang dah mati hidup balik?
Melainkan kita ni hanya berpegang kepada, berteraskan apa yang disebut Quran dan hadis. Kita beriman akan ada kehidupan selepas kematian, dan Allah Ta'ala ada kuasa untuk buat benda tu. Nabi Ibrahim tanya pada Allah, kaifa tuhyil mauta, macam mana kau hidupkan benda mati? Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, kau tak beriman ke? Minta nak Allah Ta'ala tunjuk ni, tak beriman ke dengan Allah Ta'ala ni ada kekuasaan buat benda macam tu? Kemudian Nabi Ibrahim kata, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, aku beriman, cumanya nak bagi hati tu tenang. Nak bagi hati tenang. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana kita nampak Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat untuk menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tu berkuasa, dan orang akan beriman kepada mukjizat, kepada Allah Azza wa Jalla dengan melihat mukjizat tadi. Nabi Ibrahim pun sama tak? Bila mana dia nak memberikan kekuatan iman dalam diri dia, maka dia nak Allah Ta'ala tunjukkan pada dia macam mana Allah Ta'ala hidupkan benda mati. Tazan, Okey, kita dalam 5-10 minit kemudian kita solat. Allah Subhanahu wa taala
kemudian mengarahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau nak tengok benda yang mati hidup balik, sembelih burung. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dia pun sembelih burung, kemudian dia letak pada tempat-tempat yang jauh, dikatakan di tempat bukit gunung tinggi. Kemudian dengan kuasa Allah Azza wa Jal, burung tadi hidup balik. Betul-betul live depan mata Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala tunjuk, tak ada pada orang lain. Sebab itu Nabi kata, nak bandingkan kita dengan Ibrahim, kita lebih layak bersangka. Sebab kita tak pernah nampak. Kita tak pernah nampak. Nabi Ibrahim dia nampak. Tapi kita walaupun tak nampak, memang kita tak akan nampak. Tapi bagaimana dikisahkan kepada kita, dan kita percaya, sepatutnya dia menambahkan iman macam Nabi Ibrahim ni tadi. At least paling kurang dia memberikan keimanan pada kita, sebab kita yakin benda tu ada. Cumanya tak nampak depan mata lah. Sebab tu nak banding kita dengan Ibrahim, Nabi kata kita lebih layak bersangka. Nabi Ibrahim nampak depan mata. Kemudian Nabi kata, wa yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Nabi kata Allah Ta'ala merahmati Lut. Lut ni siapa? Lut tu Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam adalah saudara dengan Nabi Ibrahim, yang mana dia diutuskan, dia sama-sama dengan Nabi Ibrahim keluar daripada Iraq, daripada Babylon tu keluar, pergi ke Syam. Cuma dia dapat perintah daripada Allah, kaum yang berbeza. Nabi Lut dia ada kaum dia, kaum yang digelar dengan nama kaum Sadum. Kaum Sadum, yang mana mereka ni ada membuat satu kemungkaran yang orang sebelum tu tak pernah buat. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Nabi Lut kata pada kaum dia, kamu tak pernah, kamu ni buat benda fahish, benda dosa maksiat yang orang sebelum kamu tak pernah buat. Dosa apa? Dosa ni lah laki dengan laki ni. Dosa maksiat laki dengan laki. Tu yang kita panggil sodomi tu Sadum lah. Asalnya di kaum Sadum. Nabi Lut alaihissalam, dia dah, bila mana dia sampaikan agama, dia sampaikan risalah kebenaran itu pada kaum dia, jangan buat benda ni, mengajak orang beriman pada Allah. Isteri dia tak ikut dia. Isteri dia bersama dengan kaum yang bermasalah tu. Jadi dia tak ada apa nak buat. Dia macam seorang Nabi ni sangat pentingkan dakwah dia. Bila mana dia tak boleh, dia macam lost kejap. Dia macam tak tahu apa nak buat. Dia pun pertolongan tu dia minta pada keluarga dia, ruknin syadid, keluarga dia. Kemudian Allah Ta'ala datang. Allah Ta'ala dengan bantuan malaikat, Allah Ta'ala utuskan malaikat hancurkan kaum dia. Yang mana ketika itu Nabi Lut ni dia macam sekejap macam terlupa. Waktu tu dia kena minta pada Allah. Sebab itu Nabi kata yarhamullahu lutan, Allah Ta'ala merahmati Lut. Macam kita lah, kalau ada keadaan terdesak, kadang macam terlupa, lepas tu macam sentak baru macam kena minta doa pada Allah. Nabi Lut alaihissalam, dia dah tak boleh nak buat, tak boleh nak bagi nasihat, dia macam terlupa sekejap. Sebab itu Nabi kata yarhamullahu lutan, Allah Ta'ala merahmati Lut. Kemudian walau labistu fi sijni tula ma labisa Yusuf la ajabtu da'i. Nabi kata kalaulah aku dikurung dalam penjara selama mana macam Yusuf kena penjara. Nabi Yusuf kan kena penjara. La ajabtu da'i. Nabi kata nescaya aku nak keluar awal. Buat apa nak stay dalam penjara? Boleh keluar lah. Nabi Yusuf dia boleh keluar. Tapi ada kebaikan dia bila mana dia stay dalam penjara. Ya akhirnya dia keluar dan dia boleh tafsir mimpi, dan akhirnya dia lantik jadi menteri dan sebagainya. Ada hikmah. Ada kebaikan di sebalik dia duduk dalam penjara. Nabi kata kalau aku keluar dah. Keluar awal. Nabi nak bagi tahu macam kalau Nabi tak boleh tunggu. Nabi cakap macam tu tuan-tuan, bukan mana Nabi tak boleh sabar. Nabi kalau duduk tempat Nabi Yusuf, Nabi pun sabar. Cumanya Nabi ni dia suka puji orang lain.
Kalau kita tak ada nak puji, kalau kita paling ada kedudukan, aku paling baik sekali, aku ulama, aku ustaz, aku paling baik sekali dalam masjid ni. Nabi tak, Nabi dia paling mulia, dia paling dicintai oleh Allah, dia paling sabar, tapi dia kata kalau aku tak sabar. Dia nak buat apa? Dia nak puji Ibrahim, dia nak puji Nabi Yusuf alaihissalam. Dan semua benda ni ada kaitan dengan mukjizat, hikmah di sebalik sesuatu yang terjadi. Semua sekali Allah Ta'ala telah aturkan. Dan kita bila mana baca sejarah-sejarah, kisah-kisah para Nabi, sepatutnya dia memberikan sesuatu maklumat tambahan dan seterusnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Baca Quran, baca hadis Nabi, apa sahaja kisah tentang para anbiya, bukan sekadar lalu baca kemudian habis. Lalu baca habis, lalu baca dengar kuliah habis, balik makan tidur, tak ada buat apa. Ambillah ibrah, pengajaran, tadabbur ayat tersebut, meningkatkan keimanan kita, menguatkan kita percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan iman kita. Itu yang terpenting. Wallahu taala a'lam. Ada soalan? Tak ada. Jadi kalau tak ada soalan, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.